Apalagi muslimat dirahmati Allah, kita tengok kepada muka surat 24. Muka surat 24. Nabi SAW sayang seluruh anak-anak. Sayang seluruh anak-anak. Kisah ni kita boleh baca sendiri dalam buku. Ustaz-ustaz lain dah banyak cerita. Tapi Nabi SAW bertemu dengan isterinya Aisyah. Nabi muslimat berkahwin dengan Aisyah. Aisyah tidak punya zuriat. Ini juga perancangan Allah. Bagaimana Nabi menggembirakan Aisyah. Seluruh anak-anak di Madinah ni adalah anak-anak kita, wahai Aisyah. Bagaimana Nabi menggembirakan anak-anak yatim. Beritahu kepada mereka, suka tak kamu kalau aku jadi ayahmu, kalau Aisyah jadi ibumu. Subhanallah, siapa yang tak nak muslimat? Penghulu syurga jadi ayah kita. Sebab itulah kita ini muslimat dipilih oleh Allah. Takdir macam mana pun, letakkan kasih sayang dalam jiwa kita. Macam mana kita nak sayang anak jiran kita macam anak kita? Jangan kita tohmah caci mereka kalau kita tak mampu mendidik mereka. Doakan mereka dengan kasih sayang. Ya Allah, mak ayahnya orang masjid tu, tapi keluar pakaiannya sendat, ketat, kesian ya Allah. Mustahil mak ayahnya tak tegur. Tapi kita nak tegur ni, takut pula daripada dia sengih-sengih dengan kita tiap hari ni, akhirnya dia tak tegur dengan kita. Putus pula silaturahim. Lalu saat kita mendoakan anak kita dalam iman, ada tak doa kebaikan kepada anak seluruh jiran-jiran kita, anak seluruh kawan-kawan kita? Bukan kita nak tohmah caci di lisan muslimat, menambah-nambah aibnya, tidak. Tapi hati yang penuh dengan keikhlasan. Ada solat hajat khas. Ya Allah, hari ini aku mendoakan anak-anak aku nak periksa ni, ya Allah, mudahkan juga urusan kawan-kawan kepada anak-anakku. Ini orang yang tidak tamak dalam doanya. Hanya aku, keluargaku. Dia tidak berdoa untuk ummah. Nabi mengajar sahabat radhiyallahu anhum, antara sahabat-sahabat Nabi sampai terlupa nak doa untuk dirinya sendiri. Sibuk berdoa untuk orang lain. Kerana apa sibuk berdoa untuk orang lain, muslimat dirahmati Allah? Kerana, sekejap ya, tulisan doktor ni. Okey, baik. Kat mana dah tadi? Lupa dah. Siapa yang tak tidur, dia boleh ulang Ustazah sebut ni. Macam mana muslimat? Mendoakan orang lain. Sebab sahabat-sahabat Nabi diajar direct oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlupa nak doa untuk dirinya sendiri. Ditegur oleh sahabat, macam tak dengar doa untuk diri sendiri. Sebab bila kita mendoakan orang lain, yang mengaminkan adalah malaikat Allah. Amin. Doa yang baik itu untukmu jua. Kita, ya Allah, berikan aku rezeki. Amin tu kita muslimat. Tapi kalau doa untuk orang lain, malaikat kata amin. Doa yang baik itu untukmu jua. Ustazah Zai nak tanya hari ni, mengajak berfikir, amin kita yang mahal ke amin malaikat yang mahal? Amin malaikat. Kita penuh dosa, malaikat tak ada dosa muslimat. Malaikat makhluk yang paling tunduk dengan Allah. Maka jangan rugikan diri hanya berdoa untuk diri sendiri. Patut Nabi mengajar kalau dalam doa tu mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat. Ni Ustazah khabar macam ni, jangan duk nanti lepas sembahyang suami intai sampai 18 kali. Kali ke-19 baru bangun pergi buat kopi. Faham tak maksud? Kan sebab lama sangat doa ni. Ustazah suruh doa jiran sana sini, semua yang 400 orang datang Masjid Ibnu Abbas. Kalau macam tu ikut Ustazah masuk Raudah, kompom kena ketuk dengan polis Madinah. Sebab apa muslimat? Kita doa ni umum, tapi hati yang penuh dengan kebijaksanaan dalam umum tu terlintas sambil berjalan keluar dari masjid. Ya Allah, kawan aku si Polan tu sihat tak? Hatinya sentiasa ada doa-doa kebaikan. Inilah hati yang bersih. Faham tak muslimat? Bukan mesti atas sejadah kita sebut nama. Kak Teh nak pinjam senarai nama yang hadir hari ni, boleh? Kan? Tu apa pula engkau ni nak sebut satu-satu nama yang hadir majlis ilmu? Memang tak ngajar kelas satu lagi lah Ustazah Zai kalau macam tu. Jadi nak ceritanya, doakan orang lain sebab diaminkan oleh malaikat Allah. Percayalah muslimat, lagi kita menyampah dengan orang tu, ni tips paling mudah kita nak hadam. Lagi kita benci dengan orang tu, lagi dia memusuhi kita, doakan dia. Doakan dia. Doakan dia. Ya Allah, walaupun aku geram sangat dengan dia ni, ya Allah. Macam itulah cara tu kan, geram. Ketat ni kat sini ni, ketat tau. Tapi muslimat hari-hari buat.
Lama-lama kita, ya Allah, aku tengok kat Facebook dia, anak dia dapat UPKK 8A semalam, ya Allah. Aku tumpang seronok juga, ya Allah, syukur. Nanti anak dia berjaya, bertambah lagi orang dalam taman ni yang berjaya. Kita pelik tau muslimat, longgar dah kat sini. Ya pasal apa aku dah tak ketap gigi ni? Itu tanda hati yang busuk dulu sudah membersih. Hati yang bersih ni muslimat, orang yang akan mati dengan qalbun salim. Latihlah hati kita hari-hari mendoakan orang yang kita benci, mendoakan orang yang paling kita menyampah dalam hidup ni. Rasai hati yang baru. Bila nak start hari ni, rasai 2020, kita akan rasa lapang. Maafkan orang yang bersalah dengan kita walaupun dia tak minta maaf dengan kita. Lapang muslimat. 2020 ni dulu cikgu saya sebut, sampai cikgu saya kata masa tu cikgu dah mati belaka lah. Tapi ramai lagi tahu cikgu saya hidup. Yang cakap-cakap macam tu ramai yang hidup. Sampai kami kata 2020, rupanya tinggal berapa hari je. Maknanya hidup ni perlu dilalui saja muslimat. Kita hanya pelakon kepada skrip takdir yang telah Allah tuliskan. InsyaAllah semuanya sempat tahun 2020. Betul tak muslimat? So jangan ketatkan jiwa kita. Jangan sempitkan dada kita yang lapang ni. Alam nashrah laka sadrak. Biar dada kita ni lapang. Walaupun permasalahan banyak, kita rasa ramai orang tak suka dengan kita, muslimat, rebutlah kesukaan Allah. Memaafkan orang, memberi contoh tauladan yang baik. Kita akan hidup atas dunia ni walau diuji Allah apa, pasti akan mempamerkan senyuman. Orang pula pelik dengan kita. Kau ni tak reti ke orang tak suka dengan kau? Cepat je buat baik. Ada orang minta tolong, orang belum minta lagi kau dah tolong. Muslimat, sebab kita tahu ini yang disukai oleh Allah. Berbahagialah bila dapat jiwa yang begini. Kita tak lahir lagi jiwa yang begini sebab kita rasa orang tu tak suka kita, orang ni tak suka kita. Kita takut buat macam ni. Kita hanya sibuk dengan makhluk, tak sibuk dengan Khalik. Muslimat, ada satu cerita yang saya bawa ke Kampung Kapau, Bukit Tinggi. Mereka minta saya bertausiah di situ. Saya kata saya datang ni nak sampaikan sumbangan, bukan nak bagi ceramah. Tapi dia bagi tahu dengan orang kampung, ustazah nak bagi tausiah pula dah. Jadi saya kata lagi 7 minit nak azan isyak. Azan isyak je saya berhenti. Tapi ustazah saya bukan boleh kalau dapat mikrofon. Okay, maka dari 7 minit tu azan isyak pun dia orang senyap. Saya tak sedar dah azan isyak. Mereka pun tak minta mikrofon untuk azan isyak. Rupanya 37 minit juga saya bercakap, kan? Sebab apa muslimat? Saya nak bawa cerita daripada Radio Aikim yang ketika saya on the way ke KLIA, saya dengar dalam Pesona di Zahra Ustaz Abdullah Al-Amin. Kan? Dia cerita tu buat saya, Masya Allah Tuhan. Sebab tu jangan pernah sombong. Siapapun kamu, orang berada di pentas ceramah, jangan tutup telinga daripada ilmu. Dengar. Saya tak pernah sempat, ustazah, hari ni masjid saya ada Ustaz Samsul debat tau ustazah, rugi kalau tak datang. Contoh, hati ni geram, ya aku nak datang juga ni, syok juga ni kalau dengar. Tapi kita pun ada program lain. Tapi sambil bawa kereta, janganlah sibuk dengan hiburan lain, dengar ilmu.